Makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah jika benar hanya kepadanya kamu menyembah. Bersyukurlah jika benar kamu kepadanya menyembah. Iyyahu ta'budun. Bersyukurlah, yang ni yang kita nak bincang pada pagi ini, iaitu bersyukur pula. Setelah kita selesai tentang makanan yang halal, mengapa diharamkan, perkara-perkara yang haram tak dibenak kita makan, selesai dah. Jadi kita nak masuk perintah yang kedua, sebab dalam satu ayat ada dua perintah. Satu, dia perintah kita supaya makan halal dan baik. Kemudian dia perintah kita untuk bersyukur. Yang ni lah yang kita nak bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalam 'alal mab'usi rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para jemaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu dalam kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung lagi tafsir ya ayyuhallazina amanu, iaitu masih dengan ya ayyuhallazina amanu yang ketiga yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, iaitulah suruhan kita makan makanan yang baik, lagi halal, dan perintah untuk bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah
jika benar hanya kepadanya kamu menyembah. Bersyukurlah jika benar kamu kepadanya menyembah. Iyyahu ta'budun. Bersyukurlah, yang ni yang kita nak bincang pada pagi ini, iaitu bersyukur pula. Setelah kita selesai tentang makanan yang halal, mengapa diharamkan, perkara-perkara yang haram tak dibenak kita makan, selesai dah. Jadi kita nak masuk perintah yang kedua, sebab dalam satu ayat ada dua perintah. Satu, dia perintah kita supaya makan halal dan baik. Kemudian dia perintah kita untuk bersyukur. Yang ni lah yang kita nak bincang. Bersyukurlah kepada Allah. Bismillah. Perintah yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan setelah dia memerintahkan kita untuk makan makanan yang baik dan dihalalkan oleh Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syukur sebagai cara kesempurnaan dalam beribadah. Allah Ta'ala syaratkan kepada kita, nak sempurna ibadat kita, hendaklah kita bersyukur. Dengan demikian, sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah sempurna ibadahnya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kita nak tengok apa dia maksud syukur. Akan dihurai tuan-tuan panjang lebar. Syukur mana terima kasih kalau bahasa kita ni. Terima kasih kepada Allah yang telah bagi bermacam-macam nikmat. Tuan-tuan, kita hidup di atas muka bumi ni daripada celik mata sampai pejam mata, dalam nikmat. Dalam tidur tu pun pejam mata, tu pun nikmat. Hidup kita di dunia ini dilimpahi dengan nikmat, diselubungi dengan nikmat. Jadi sebab itulah pentingnya syukur. Tanda kita terima kasih di atas limpahan nikmat Allah yang tidak terhitung, tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung nikmat Allah, nescaya tidak akan terhitung, tidak akan terkira. Sebab tu, apa yang perlu sebagai hamba ni di atas jasa baik Allah Ta'ala, dia telah bagi kita macam-macam, maka dia suruh bersyukur. Antara syukur ialah beribadat kepada Allah, berterima kasih, mengucap Alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah. Melakukan ketaatan dengan lebih mantap dan lebih tinggi kualitinya. Semua itu tanda syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu ulama, tuan-tuan, nama dia Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah, dia kata, dia dalam mendefinisikan syukur ialah, dia kata, bersungguh-sungguh dalam mencurahkan ketaatan kepada Allah serta menjauhkan diri daripada maksiat. Itu tanda syukur. Baik secara diam seorang diri ataupun secara terang-terangan. Itu maksud syukur.
Bagi Sahal bin Abdullah, seorang ulama, dia kata syukur tu ialah kita sungguh-sungguh buat taat, buat ibadat sungguh-sungguh, tinggalkan maksiat sungguh-sungguh, sama ada ketika kita seorang ataupun ketika kita terang sama dengan manusia lain. Ada juga ulama yang mendefinisikan syukur itu sebagai mengakui sedikitnya ungkapan terima kasih kepada zat. Kita mengaku dengan ungkapan terima kasih kepada zat yang memberikan kita nikmat. Sebab tu kita terima nikmat Allah, jangan lupa pemberi nikmat. Dapat nikmat dari Allah, jangan lupa kepada pemberi nikmat. Junaid Al-Baghdadi, dia kata tuan-tuan, syukur itu ialah belum memandang dirimu belum memiliki keupayaan untuk memberi nikmat. Itu tanda syukur, bahawa kita ni tak boleh tidak berupaya untuk memberi nikmat ataupun membentuk nikmat kita. Itu tanda kalau kita bersyukur, itu sifatnya macam tu, iaitu rasa diri kita ni tak ada upaya nak dapat nikmat, tidak ada upaya untuk nak beri nikmat, apatah lagi nak buat nikmat. Semua itu Allah mengaku. Itu kata Junaid. Imam Ash-Shibli berkata, syukur merendahkan diri dan sentiasa melakukan segala bentuk kebajikan, menentang hawa nafsu, mencurahkan taat dan merasa diawasi oleh zat yang maha perkasa di langit dan di bumi. Itu syukur bagi Imam Ash-Shibli. Dia bergabungkan semua sekali. Ihsan, rasa Allah pantau kita, awas kita, itu masuk dalam ihsan. Maka tuan-tuan, syukur, dia kata rendah diri penting ialah tawaduk, merasa diri kita bukan pemilik, hanya peminjam saja. Tidak ada siapa pun yang memiliki, semua kita pinjam saja. Termasuklah diri kita, badan kita adalah pinjaman. Zunun al-Misri menyebut, Zunun al-Misri, ulama Mesir, berpendapat yang kata syukur, taat adalah bersyukur kepada orang yang lebih tinggi darimu, membalas budi dalam syukur kepada orang yang setara denganmu, dan melakukan kebaikan atau membantu adalah syukur kepada orang yang lebih rendah daripadamu. Orang yang tinggi, tanda kita syukur, kita taat ke dia. Orang yang sama level dengan kita, tanda kita bersyukur ialah kita balas budi kepada dia. Dan orang yang rendah pada kita, balas kita nak bersyukur macam mana, terima kasih, kita membantu dan menolong dia, itu tanda kita syukur. Gitu nah makna syukur. Jadi kan Allah Ta'ala, lagu mana nak syukur? Taat, patuh. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Saya tinggi pada kita, Tuhan kita, pemilik kita semua, Rabbil Alamin, pemilik sekalian alam. Bukan kata kita saja, sekalian alam. Seapa jalannya untuk kita tidak taat kepada dia? Sudah pastinya tidak ada jalan melainkan kena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tanda syukur, kata Imam Zunun al-Misri. Ada juga yang mengatakan
Syukur boleh dibagikan kepada dua, tuan-tuan. Satu, syukur yang bersifat umum. Satu lagi, syukur yang khusus. Syukur umum ialah syukur umum lah, semua orang dapat. Makan, minum, pakaian, kesihatan, itu dipanggil syukur umum. Pas makan kita suruh bersyukur, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lepas tidur pun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu syukur umum, tuan-tuan. Syukur yang khusus apa dia? Syukur di atas nikmat tauhid, iman, Islam, makanan hati. Itulah yang dipanggil syukur khusus, yang mana Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang dipilih untuk dapat iman, Islam, ihsan dan juga yang lain-lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, datang seorang berjumpa dengan seorang ulama. Dia tanya, seorang pencuri memasuki rumahku dan mengambil barang-barangku. Maka jawab Sahal yang kita bagi tahu tadi, yang definisi kita yang pertama, makna syukur tadi tu, dia kata bersyukurlah kepada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala tidak, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala sebab yang mencuri itu mencuri hartamu sahaja. Dia tidak mencuri imanmu, tidak mencuri hatimu. Bersyukurlah dia. Bawa kawan yang kena musibah tu supaya nampak nikmat lain yang lebih besar yang Allah Ta'ala jaga, selamat daripada dicuri. Ya, apa dia? Nikmat iman, nikmat Islam. Bersyukur, dia kata tak apa lagi, hilang barang tak apa lagi, jangan hilang iman, dia kata. Itulah maksud dia. Jadi kawan ni pun rasa sejuk dah sikit. Betul juga. Daripada engkau dicuri oleh syaitan yang mencuri imanmu, yang mencuri segala tauhidmu, yang itu lagi musibah lagi besar daripada musibah kena curi barang. Imam Al-Qushairi menyebutkan bahawa, Imam Qushairi menyebutkan dalam definisi syukur, dia kata boleh gabung 3 unsur. Pertama, syukur dengan lidah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Syukur dengan lidah. Terima kasih ya Allah, wa syukurulillah, Alhamdulillah, wa syukurulillah. Itu dengan lidah. Yang kedua, bersyukur dengan badan, dengan anggota, dengan fizikal kita, iaitu berkhidmat dan menggunakannya untuk kebaikan. Kita guna tenaga kita, badan kita untuk buat benda yang baik, benda yang soleh. Bermakna kita bersyukur dengan badan tu, anggota kita, syukur. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati, iaitu apa dia? Menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan, tuan-tuan. Selama mana kita duk jaga diri kita tak buat benda haram, selagi itu kita dapat pahala bersyukur. Itu dia. Hati, tuan-tuan, yang duk jaga benda tu.
daripada anggota kita duk buat benda yang haram, dia mai daripada hati raja sekalian anggota. Bila raja sekalian anggota ni memerintahkan supaya anggota lain jaga jangan buat maksiat, maka hati itu dikira bersyukur, tuan-tuan. Hati yang sentiasa ingat hukum hakam Allah, ingat pantang larang, ingat larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikira bersyukurlah dengan hati. Wahai saudara-saudari, sesungguhnya syukur merupakan akhlak para nabi, tuan-tuan. Akhlak para nabi. Bangga ataupun tak syukur itu akhlak ataupun perangai iblis dan syaitan. Sebab itu mengaku diri lemah itu perangai nabi-nabi. Perangai itu tanda dia bersyukur, tuan-tuan. Rendah diri kan kita masuk dalam definisi syukur tadi, tawaduk. Sebab tu contoh dia kata Nabi Musa, dia mengaku diri dia tak fasih, tak ada gagah juga. Dia kata saudaraku Harun lebih fasih cakap daripada aku. Mengaku dia lemah. Wa aqi Harun wa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun lebih fasih lidahnya daripada diriku. Nabi Musa dia mengaku kelemahan dia. Dia kata lidah dia telo, lidah dia tak fasih, cakap tak fasih. Sebab tu dia kata kalau nak bercakap dia nak bawa Harun, Nabi Harun. Nah, padahal dia tinggi pada Nabi Harun, tapi dia mengaku tak mana dia lemah tu, dia mengaku. Bangsa kita tak pasal mengaku langsung, no? Kelemahan diri tu. Itu yang payah kira. Duk gagah nak juga, padahal tak mampu, no? Baik. Maka tuan-tuan, sifat wali, sifat para nabi, sifat para wali, bahkan Allah sendiri menamakan satu nama daripada nama Allah, Asy-Syakur, yang maha membalas, berterima kasih kepada hambanya. Itu makna Asy-Syakur. Dia berterima kasih kepada hamba lagu mana dia balas apa kita buat, itulah tu tanda dia terima kasih, appreciate kepada kita yang buat taat. Dia mengappreciatekan kita dengan bagi hadiah. Itu syakur dia bagi, menghargai, berterima kasih kepada hamba-hamba dia yang buat taat. Dia bagi hadiah, bagi syurga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, di sini makna kata sifat atau akhlak Nabi, wali Allah Ta'ala sendiri. Nah, sifat Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala berfirman, menyatakan diri dia syakur, tuan-tuan. Surah Fatir, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan Allah menambahkan mereka dari limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, yakni Maha terima kasih kepada orang-orang yang berterima kasih kepadanya.
Allah Ta'ala kata, kalau hamba-Ku bersyukur padaku, Aku akan bersyukur, balas balik kesyukuran dia tu. Balas balik syukur hamba-Ku tu. Lagi dahsyat aku balas. Dengan semua yang berkualiti tinggi. Nah, betul Allah Ta'ala, in syakartum la azidan nakum. Siapa bersyukur, aku nak balas kat dia lagi sesat. Aku nak terima kasih kat dia. Siapa terima kasih kat aku nak terima kasih balik kat dia. Gitu lah. Siapa terima kasih kat aku nak terima kasih balik kat dia. Balas balik kat dia dengan lebih baik lagi pada terima kasih dia tu. Nah, kita bersyukur nak. Balas balik kesyukuran hamba tu, dia balas dengan membalasnya dengan upah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Itu cara dia balas. Nak menunjukkan bahawa dia maha membalas orang-orang yang bersyukur, membalas orang-orang yang bersyukur itu. Allah Ta'ala bagi tahu, siap-siap dah di dunia ni akan ku balas mereka dengan balasan yang melimpah-limpah. Kemudian dalam ayat Taghabun, At-Taghabun, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan kalau kamu beri pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas, nescaya Allah akan lipat gandakan balasannya kepada kamu serta mengampunkan kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat maha memberi penghargaan dan balasan kepada golongan yang berbuat baik. Dan Allah Ta'ala itu maha penyantun, halim, lambat marah, maha lambat marah, penyantun, iaitu dia memberi peluang kepada orang buat salah untuk bertaubat. Itu makna Al-Halim, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia santun kepada hambanya yang buat salah. Dia tak bagi hukum terus, tapi dia bagi peluang untuk bertaubat. Tempoh yang panjang untuk dia bertaubat. Dalam ni semua cerita pasal Tuhan Maha Syakur. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Ini sekali lagi surah Asy-Syura ayat 23. Allah Ta'ala menyatakan dia juga bersifat syakur di ujung ayat 23 surah Asy-Syura. Setelah Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya dia akan beri kepada orang-orang yang bersyukur balasan, orang-orang yang beriman, beramal soleh, kami tambahkan kebaikan bagi mereka dengan menggandakan pahala kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha membalas dengan kebaikan-kebaikan hamba-hambanya.
Itu makna syakur, tuan-tuan. Makna daripada syakur ni, Allah Ta'ala maha menghargai hamba-hambanya yang taat, yang patuh, yang buat segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Ayat yang lain Allah namakan diri dia Syakirun Alim. Syakirun Alim. Syakir pula, tadi syakur. Nah, Syakir. Allah namakan diri dia Asy-Syakir. Nah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apa gunanya Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang bersyukur kepadanya, lagi maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Itu dia. Allah Ta'ala kata dia Syakir, makna sama juga, iaitu membalas dengan sebaik-baiknya kepada orang yang bersyukur kepadanya. Nah, kan Allah dah begitu. Allah Ta'ala kan dia kata, kalau kita pergi kat dia selangkah, dia main kat kita, berlari. Kita dekat kepada dia sejengkai, dia main kat kita sedepa, sehasta. Kita pergi dekat dia sehasta, dia main kat kita sedepa. Tu dia berganda, tuan-tuan. Dia syukur kita lebih lagi kat kita. Dan berfirman Allah Ta'ala dalam bab sa'i, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Iaitu siapa yang sa'i ni di antara keduanya, dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara-perkara yang baik, yang kebajikan, maka Allah akan beri balasan pahala, yakni syakirun, membalasnya dengan balasan pahala yang berlipat kali ganda. Alim, lagi maha mengetahui. Itu dia. Tuan-tuan, ada berapa? 5 ayat, 2 ayat Allah kata diri dia syakir, 3 ayat lagi Allah Ta'ala kata diri dia itu syakur. Itu dia, itu sifat Allah. Itu kita heran, pasal apa nak terima? Pasal apa Allah Ta'ala sifat yang syukur, syakur, syakir ni, dia zat tinggi, nak terima kasih kat siapa? Pasal ada bukan siapa-siapa beri bagi nikmat kat dia. Tentu syakur, syukur ni orang yang bagi nikmat kat kita, kita bersyukur. Allah Ta'ala, dia, sebab tu dia bukan syukur, dia syakur, dia membalas. Syakir, kalau terima kasih kepada orang-orang yang buat, kalau dia tak mau, tak apa, dia tak mau, tapi nak bagi kita rasa sayang kita kepada dia, cinta kita kepada dia, dia habaq dia nak terima kasih kepada kita. Padahal kalau ikut taraf dia, kedudukan dia, ketinggian dia, tak perlu pun nak letakkan sifat syakur tu. Tak perlu. Hampa yang perlu aku, kan aku perlu hampa. Gitu. Jadi maknanya Allah SWT nak bagi kita cinta kasih kat dia, dia bagi tahu kata dia pun ada sifat terima kasih juga. Kalau kita tengok balik, buka telinga kita, buka minda kita, nak terima kasih apalah ya Allah. Hang tinggi segala-galanya, kami tumpang hang. Nak terima kasih apa? Hang bukan ada tumpang siapa.
Terima kasih ni orang yang tumpang, orang yang lemah, tumpang orang, tumpang jasa. Tu terima kasih. Allah tumpang siapa? Dia tak nak tumpang siapa pun. Tapi dia nak bagi tahu kata bahwasanya aku adalah Tuhan yang maha appreciate orang yang buat taat kepada aku. Apa appreciate tu? Terima kasih. Bahasa nak bagi faham syukur tu, aku maha berterima kasih kepada hamba-hambaku yang duk buat baik, yang duk buat amal soleh. Macam mana aku terima kasih kat mereka? Aku balas kat mereka dengan berganda-ganda. Itu cara dia. Allah Ta'ala dia terima kasih kepada hamba dia, dia balas, dia bagi, dia beri kepada mereka macam-macam. Nah? Tuan-tuan, kemudian masuk pula Allah Ta'ala sifatkan Nabi-Nabi dia dengan sifat syukur. Antaranya Allah Ta'ala menyifatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala kata apa kat Nabi Nuh, tuan-tuan? Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama dalam bahtera Nabi Nuh. Kita zuriat pada tu, tuan-tuan tu. Banjir besar kita sampai ke negeri kita ni zaman Nabi Nuh. Pasal dia doa, tuan-tuan. Doa dia Tuhan berkenan. Dia kata jangan tinggal walau seorang yang kafir di atas muka bumi. Jangan tinggal, bagi mati semua. Biar hak beriman ikut aku ni yang hidup. 83 orang tu lah yang hidup. Lepas tu daripada 83 tu kembang biak balik tu. Sebab tu Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar, bapa manusia yang kedua selepas Adam. Adam bapa manusia nombor 1. Nombor 2 Nabi Nuh. Nombor 3 Nabi Ibrahim. Abul Bashar juga tu. Nabi Ibrahim sebab dia kembang 2 puak yang besar, iaitu puak Yahudi dengan puak Arab daripada zuriat dia. Tambah seorang ni daripada kata Melayu pun main pada Nabi Ibrahim juga. Nah, bini nombor 3 dia kata tak tahu lah sungguh ke tak. Nah, bini nombor 3 dia nama Qaturah dia kata. Daripada Qaturah tu main Melayu tu. Tu pun Abul Bashar juga, nombor 3 tu kan. Dipanggil Abul Bashar, bapa manusia. Nombor 1 siapa dia? Adam. Itu tak boleh nafi lah. Semua main pada dia lah. Kemudian Nabi Nuh. Siapa dipanggil Abul Bashar? Sebab yang selamat dalam kapal dia tu, yang tu berkembang biak daripada 83 orang tu lah. Kemudian daripada 83 orang tu lahirlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia nikah 2 yang kita tahu resmi. Sarah dapat Ishak, Hajar dapat Ismail. Ishak jadi bapa Yahudi, sekalian Yahudi daripada Ishak. Manakala Ismail sekalian Arab daripada Ismail. Nah, dia jadi gitu. Sebab tu dia pita Nabi Ismail di negeri yang tak ada apa, kering kontang, Mekah tu. Nah, maka tuan-tuan, zurriyata man hamalna ma'a Nuh, zuriat keturunan mari daripada mana kita, tuan-tuan? Daripada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, pasal binatang-binatang pun hak ada lagi dah ni tu, naik kapal dia.
Sebab mampus semua tenggelam. Tenggelam tuan-tuan, mampus semua, bukan kata orang saja. Menatang mampus habis. Itu yang menatang mana yang selamat? Yang naik kapal dia, yang duk ada Allah ni menatang pun. Nah, keturunan dia. Nah, sebab tu dia kata dia tak sebut manusia saja. Allah sebut zuriat-zuriat yang dipikul di dalam bahtera Nuh. Itu dia. Hamalna tu makna bawa, muat. Masuklah menatang pun dipikul, dibawa oleh bahtera Nuh juga. Sebab tu tuan-tuan jangan buat main. Orang pertama buat kapal tau, Nabi Nuh dengan Nabi Albert ke Einstein ke apa ke buat kapal. Dah Nabi Nuh. Yang senang tuan-tuan nak buat kapal ni. Nak bagi dia timbul lagi apa tu, teknologi apa tak tahu. Jepun tuan-tuan sampai dia kaji dah macam mana bahtera Nabi Nuh tu. Orang putih buat kajian, tengok macam mana dia buat. Besar ke kecil. Innahu kana 'abdan syakura. Di sinilah Allah kata Nabi Nuh seorang hamba yang bersyukur. Allah kata Nabi Nuh hamba yang bersyukur, 'abdan syakura. Allah sefatkan Nabi Nuh ni 'abdan syakura. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan Luqmanul Hakim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah. Itu Allah suruh bagi kat dia, kepada Luqman itu hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Bijaksana Luqman ini. Dia bukannya Nabi, nama dia ada dalam Quran. Dia wali, bukan Nabi. Ulama kata dia bukan Nabi. Hidup zaman Nabi Ibrahim juga ni, zaman Nabi Ibrahim juga Luqman ni. Kemudian Sulaiman bin Daud. Sulaiman dan Daud, Allah Ta'ala memuji mereka, menyebutkan bahawa mereka juga hamba yang bersyukur. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Nah, golongan jin ni tuan-tuan, Nabi Sulaiman perintah mereka supaya buat bangunan yang tinggi-tinggi. Guna teknologi jin tuan-tuan, tak gaduh import Bangladesh masuk zaman Nabi Sulaiman. Pekerja ada jin, tak gaduh import masuk pekerja-pekerja Indonesia nak buat bangunan, tak gaduh. Dia guna jin tuan-tuan buat bangunan tinggi-tinggi yang kata Nabi Sulaiman ni. Buat patung-patung pinggan-pinggan yang besar-besar kawah tau. Kawah besar-besar. Masak buat jamuan. Seperti kolam besar kawah tu tuan-tuan. Zaman Nabi Sulaiman. Siapa buat tu? Dia sebut di sini tuan-tuan, Allah sebut jin, golongan jin yang buat kerja untuk dia. Sonok no. Tak gaduh buat rumah, sumpang rumah apa tak gaduh no. Tak tahu bangunan siap. Kita dulu pun ada guna teknologi tu, tapi hantu raya.
Orang tuan ada bugang tanah tuan seorang no? Seorang orang rupanya guna apa? Guna jin dia duduk di rumah. Jin tu duduk pergi buat kerja, tebang pokok apa semua no? Dia kata kami nampak pakcik tadi dah tengok-tengok sampai rumah dah. No? Dah juga ni tuan ni jin buat kerja kat Nabi Sulaiman. Lalu dia buat semua ni untuk Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman guna mereka untuk buat bangunan. Nah, tu satu nikmat Allah bagi yang besar. Sebab tu Nabi Sulaiman dia bersyukur. Dan Allah dah puji dia. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Tanda syukur beramal. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Nah, itu doa dia. Dia minta ke Allah so curahkan syukur pasal dia dapat nikmat yang bermacam-macam. Sulaiman nikmat dahsyat Allah bagi kat dia. Raja senang jadi Nabi. Kalau jadi raja senang. Tuan-tuan, Nabi Musa dia tak raja, tengok dia jadi orang ambil segala. Fir'aun raja. Jenuh lawan, tuan-tuan, jenuh lari, tak cukup tanah lari. Sat lari pergi sana, lari pergi sini, lintah Laut Merah. Kena ligan sedia pasal tak pegang kuasa. Nabi Sulaiman, Tuhan bagi dia pegang kuasa. Tak semua tunduk ke dia. Balqis pun mai tunduk ke dia. Balqis hak duduk di Sabak tu. Mari kita bukan Sabak benar ni, Sabak sana Yaman tu. Mari tunduk kat dia. Sebab apa? Tu Allah bagi kat dia mudah. Tapi yang payah syukur. Sebab tu dia suruh Allah Ta'ala kata hang nak syukur banyak. Tak bagi kepada orang lain. Bagi kat hang ya Sulaiman. Oi, macam-macam. Jadi pemimpin bukan takat tadbir manusia. Jin pun dia boleh tadbir. Boleh suruh, boleh perintah. Masuklah juga binatang dia boleh perintah. Bawa surat pergi kat Balqis, dia tak suruh postman atau pos laju atau sami belu, dah dia santak tuan-tuan guna burung hud. Tu dia. Lepas tu dulu ada lagu hud pun ada no? Kalau hud saja Nabi tuan-tuan, Nabi Hud. Tapi kalau hud burung, 2 kali hud burung. Kalau satu surah Hud, itu Nabi Hud nama dia. Sebab tu ada orang kita nama Hud, kita bahasa pelik. Hud Nabi tu yang ada pelik, lupa kadang-kadang. Datuk Hud nama dia. Datuk Hud mana dia? Nabi, nama Nabi Datuk Hud. Hud ni Tuhan hantar kepada satu kaum. Adin aqahum Huda. Ad, kaum dia nama Ad. Kita tuan-tuan, nama Ad tu tak ada lah. Nama Sa'ad, tapi kita panggil Ad. Ad mana tu? Ad Katun kita panggil tu. Gelak Ad Katun. Padahal nama dia Sa'ad. Nama Ad tak ada tuan-tuan, tu nama kaum. Tapi kita panggil Ad. Potong orang ni tuan-tuan. Nama pendek dah, tapi dia nak pendek lagi. Sa'ad tu pendek dah tuan-tuan. Sa'ad ada lagi pendek pada Sa'ad? Tak ada lah. Sa'ad atas pada Sa'ad minit kan, minit jam. Sa'ad pendek dah. Dia nak lagi pendek pada tu, dia panggil Ad saja tuan-tuan. Ad tu kaum Ad. Tapi orang tak bubuh lah nama kaum tu.
omboh nama Nabi dia Hud. Fikir dah panjang sikit tuan-tuan. Hud tu dia ada wow. Hud. Nah, maka tuan-tuan, dalam perintah Allah kepada Nabi Daud dan disuruh kepada Daud Sulaiman adik anak beranak ni tuan-tuan, supaya mereka beramal soleh sebagai tanda syukur. Sebab tu di antara amalan Nabi Sulaiman ialah dia kuat tahajud dan dia berdoa munajat di hari kita baca doa tadi tu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Supaya aku bersyukur dengan nikmat yang kau bagi kepadaku dan kau beri kepada dua ibu bapakku. Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Dia bukan keturunan raja. Bapak dia Daud tu. Daud ni tuan-tuan anak pengembala, anak pengembala kambing. Tapi bila perang lawan dengan Jalut tu, dia jadi hero. Bila dia jadi hero, dia baling batu kena dai. Jalut mati. Bila Jalut mati, Talut, raja Bani Israel waktu tu nama Talut. Talut ambil dia buat menantu. Lepas tu lah dia jadi raja, ganti Talut. Talut warisi kerajaan kepada dia, menantu. Tak ada anak perempuan dan tak ada anak lelaki. Maka dia bagi kepada menantu, nama dia Nabi Daud lah. Itu yang dia dapat. Sebab tu Nabi Sulaiman kata bukan pak dia saja, mak dia, dua ibu bapakku, atas nikmat yang Tuhan bagi kepadaku dan nikmat yang telah Tuhan bagi kepada dua ibu bapakku. Sebab apa? Dua ibu bapa dia, mak dia pun sakan anak raja. Mak dia itulah punca sebab ayah dia dapat kerajaan. Jadi menantu kepada raja Talut. Daud alaihi salam pun berdoa, wahai Tuhanku, bagaimana aku nak bersyukur kepadamu sedangkan syukur itu sendiri juga merupakan nikmat darimu. Tu dia. Dia mengaku, ya Allah, nak syukur macam mana sedangkan syukur tu pun nikmat daripada Allah juga. Allah yang bagi syukur. Rasa syukur tu Allah pun bagi kat kita tu. Bukan kita boleh buat sendiri. Allah Ta'ala kata, kalau begitu engkau sudah bersyukur. Mengaku tu engkau sudah bersyukur. Mengaku kan? Bagus, hang dah bersyukur. Hang kenal dah diri hang siapa dia. Hang kenal dah siapa yang bagi nikmat syukur tu pun. Maknanya dia tahu bahawa yang bagi nikmat syukur tu pun Allah. Allah kata, sekarang engkau sudah bersyukur kepadaku sebab engkau sudah mengakuiku. Mengakui Allah. Tak ada apa lah Nabi Daud kata, nak ada apa ya Allah. Semuanya kau yang bagi wahai Allah. Termasuk syukur. Nak bersyukur macam mana? Sedangkan syukur tu pun kau yang bagi ya Allah. Nah, bila dia kata macam tu, tuan-tuan, Nabi Daud kata macam tu, Allah jawab kepada dia, sekarang engkau telah mengakuiku, maka kau sudah bersyukur kepadaku. Kita pula tuan-tuan, Nabi ajak, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu orang yang bersyukur. Nabi kita lagi dahsyat. Dia penghulu kepada sekalian nabi-nabi yang bersyukur, sekalian hamba-hamba yang bersyukur, pemimpin mereka yang berzikir, pernah berdoa kepada Tuhan semesta alam. Nabi sendiri yang memang terkenal dengan seorang yang paling bersyukur. Dia kata, ya Allah, tolong aku untuk sentiasa ingat padamu, sentiasa syukur padamu, sentiasa menjalankan ibadat dengan terbaik kepadamu. Itu dia doa Allah, ma'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Itu doa Nabi. Rasulullah sentiasa salat malam hingga kakinya bengkak. Bila ditanya kepadanya, mengapa buat semua ni, sedangkan Allah telah mengampunkan dosamu dulu, kini dan selamanya? Ya iwahna, dulu, kini, selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nabi tunjuk kat kita, dia susah payah buat ibadat tu sebagai satu tanda dia nak bersyukur kepada Allah. Pulun tahajud nak jadi hamba bersyukur. Nabi Daud, Nabi Sulaiman pulun buat ibadat, Allah suruh. Allah Ta'ala kata tanda bersyukur, tuan-tuan. Tukang-tukang belaka, tuan-tuan. Nabi Nuh kita cerita tadi, dia tukang kayu, pandai buat bela daripada kayu. Nabi Daud ni, tuan-tuan, tukang besi. Besi semua zaman dia, tuan-tuan, ni tukang besi. Baju besi yang pertama dibuat Nabi Daud. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Haddad tukang besi, Najjar tukang kayu. Baik, tuan-tuan, kita berhenti dekat tu lah, no. Matahari pun naik tinggi lah, no. Kita berhenti dekat tu, no. Sekali dia naik lagi tinggi, dia masuk dalam masjid, no. Sebelum dia masuk, kita berhenti lah, sebab kuliah subuh dekat masuk subuh lah. Dah habis subuh, kita berhenti lah, no. Subuh habis dah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, terlindung kami denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak pernah kau dengar, nafsu yang tidak pernah kenyang, qalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindung kami keempat-empat perkara ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.